What's up bro dan sis? Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the king of Palatau. Video kali ni aku nak sembang beberapa cerita panas pasal Chelsea FC yang berlaku minggu lepas. Sebelum tu, kalau korang baru sampai kat channel Hazwan Shah Bebe ni, tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan butang subscribe tu, tekan sekali butang loceng, Asyabelah butang subscribe. Tanpa buang masa, kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama pasal Frank Lampard. Lampard minggu lepas diangkat jadi Chelsea punya Hall of Fame. Memang deserve, walaupun dia punya career sebagai manager dekat Chelsea tak berapa nak cantik, tapi ada dua benda positif lah yang kita boleh ambil. Even Tuchel sendiri admit apa yang dah dibuat oleh Lampard dekat dalam FA Cup dan juga Champions League tu memang dia dah laykan a very good foundation. Senang untuk Tuchel bawa tim ni pergi ke final. So dia appreciate usaha Lampard, dan Lampard bawa beberapa nama yang bagi aku mereka ni player yang berkualiti lah daripada klub-klub lain. So bila Tuchel masuk, Tuchel tinggal nak pakai je. So itu benda positif yang pertama lah. Dan benda positif yang kedua, Lampard dah proofkan yang academy player Chelsea ni function kan. Banyak player yang berkualiti yang boleh dipakai daripada academy Chelsea ni kan. Contohnya macam Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Reece James, Fikayo Tomori yang AC Milan dah ready nak beli, dan Chelsea punya best player of the season Mason Mount. Kalau tak ada Lampard, silap-silap Derby County dah beli dah dia untuk season ni. Sebagai player Chelsea, jangan cakap berapa banyak je gol yang dia score sebagai seorang midfield dekat Chelsea. Dia bersama-sama dengan tim Chelsea menang Champions League, pergi ke final Champions League lawan MU, tapi time tu tak ada rezeki, dan beberapa FA Cup yang Chelsea menang pun ada Lampard dalam tu. Betapa besarnya contribution Lampard sebagai seorang player dalam tim Chelsea. Cumanya cerita panas pasal Lampard ni bukan pasal dia naik ke Hall of Fame, tapi nama Lampard ni dah digembar-gemburkan sebagai nama yang akan gantikan Roy Hodgson dekat Crystal Palace. Aku rasa Crystal Palace can be a very good club untuk dia restart balik dia punya career dia sebagai seorang manager ni. Dan who knows, kalau dia boleh bawa Crystal Palace bertanding untuk Europa Cup ke, and then in the future klub lebih besar ambil dia, dan bila dia cukup pengalaman, one day macam Mourinho juga, dia boleh datang balik dekat Chelsea, tolong Chelsea untuk menang EPL dan juga Champions League. So hari tu dia hanyalah manager yang kurang pengalaman. Akan datang, kita tak tahu kalau Lampard boleh bagi contribution balik dekat Chelsea kan. Even kalau dia tak datang balik pun, tapi sebagai seorang fan Chelsea, aku happy dapat tengok player Chelsea ni bukan saja berjaya dalam career sebagai seorang player, tapi berjaya dalam career sebagai seorang manager. Cerita seterusnya, Kante suka menipu. Benda ni didedahkan sendiri oleh Paul Pogba. Tapi bila korang dengar apa benda si Kante ni buat, takkan dia scam orang kan? Takkan dia pinjam duit member tak erti nak bayar balik? Okey tak, apa yang Pogba bagi tahu kat sini sebenarnya, Kante suka menipu bila dia orang contoh macam main game ke, main game card ke apa kan. Kante memang akan menipu lah, memang akan cheating dalam game tu. Lepas tu dia akan pretend yang dia tak buat pun benda tu kan. Dia akan pura-pura macam dia tak tahu apa-apa kan. So benda tu macam lagi membuatkan orang suka dekat Kante. Dia dah lah comel gila kot dengan senyuman dia kan. Lepas tu dengan perangai suka menipu main game macam tu, aku rasa orang akan senang tengok karakter dia. Dan kalau korang rasa tertipu lah kan, tekan video ni, pahal Kante suka menipu kan. Aku pun sama kot. Bila aku baca title ni dekat harian Metro, aku pun rasa tertipu kan. Cerita yang seterusnya, Chelsea plastik. Aku bukan nak cakap Chelsea plastik lepas performance dia orang lawan Aston Villa 2-1 hari tu. Tak, yang tu bukan plastik. Yang tu sampah, kau tahu tak? Sakit hati. Tapi yang tu kita cerita kejap lagi. Tapi yang pasal Chelsea plastik ni sebab memang plastik kot. Apa yang plastik tu adalah jersey baru Chelsea untuk musim 21-22 ni, yang design retro-retro tu. Chelsea sendiri bagi tahu yang jersey baru tu dia gunakan 100% plastik yang dah di-recycle, yang dah dikita semula. Jadi pasal itulah Chelsea plastik. Cumanya apa ni lah, aku rasa benda tu bagus. Dia macam nak jaga alam sekitar, usaha yang sangat baik. Tapi dari segi design, yang ni bagi aku subjektif lah. Ramai yang macam tak berapa berkenan. Dan even aku pun awal-awal aku tengok gambar, aku rasa macam kurang lah. Tapi bila aku dah tengok video marketing yang Chelsea buat, video iklan untuk baju dia tu, aku rasa macam smart pula kan. Aku saja nak share dengan korang yang jersey tu 100% daripada plastik recycle. Sebelum aku teruskan, aku nak share sikit satu info ni. Aku yakin korang semua dah tahu tentang apa yang terjadi dekat bumi Palestin. Aku tak perlu nak kupas banyak. Tapi kat sini, channel Hazwan Shah Wrestling dan Hazwan Shah Bebe mengangkat baik usaha yang dilakukan oleh My Fun Action
untuk bina satu hospital baru dekat bandar Gaza. Sekarang ni diorang dalam proses untuk kumpulkan sumbangan untuk bina hospital tu sebab ramai gila yang terkesan, ramai yang cedera daripada serangan tentera Zionis, dan hospital yang dah ada kat sana pun ada yang dah dimusnahkan. Jadinya kalau korang berminat nak hulurkan sumbangan daripada segi kewangan, korang boleh pergi dekat ruangan description kat bawah. Tengok link yang aku letak kat situ, korang boleh baca dan hulurkan berapa yang korang mampu. Chelsea kalah dengan Aston Villa 2-1 weekend lepas. Form Chelsea ni nak menuju ke Champions League minggu depan, hari Ahad ni, sangat merisaukan lah. Risau tu, dengan Aston Villa kau kalah 2-1, lepas ni kau nak lawan Manchester City. Ya, aku tahu hari tu dia dah kalahkan City. Aku tahu rekod Chelsea dengan tim-tim besar dalam EPL ni untuk season ni bila under Tuchel memang sangat baik kan. Tapi kalau Chelsea terlalu selesa, aku rasa bahaya. Dengan tim kecil ada je beberapa game kalah, dengan tim besar boleh menang. Kalau dia selesa sangat boleh menang dengan tim besar, bahaya untuk nak lawan dengan City nanti kan. Takut nanti City boleh makan balik. Dan bila tengok Chelsea dengan Aston Villa hari tu, dengan Jorginho punya mistake, Werner tak bernasib baik, tiap kali nak gol kalau tak dia offside, time tu Azpilicueta pula offside. Komentator pun time tu bila El Ghazi dah skor penalti, dia boleh kata Tuchel hijau. Nasib baik dia tak kata Mak Tuchel hijau. Even as a team, aku tak rasa diorang perform sangat lah. Dan nak kata keeper cekap pun, Aston Villa try berapa kali je weh. Bukan apa, ya Chelsea dah secure dah pun top 4, boleh main Champions League dah season depan kan. Tapi weh, aku sebagai peminat Chelsea nak tengok kok Chelsea menang lagi Champions League Ahad ni kan. Korang tengok video ni hari Selasa, birthday aku besok hari Rabu. Dan untuk hadiah birthday, best tu kalau Chelsea menang Champions League weekend ni. Aku hanya mampu berharap yang Chelsea tak terlalu selesa dan diorang tak overconfident. Sebab apa? Korang kena tahu yang City tak pernah menang Champions League dan diorang nak sangat menang Champions League. Cumanya mungkin City pun boleh rasa selesa sikit sebab diorang dah menang EPL. Dan last kali, cerita yang bagi aku paling panas berlaku untuk tim Chelsea ni minggu lepas. Ni cerita pasal Harry Kane lah. Harry Kane dah announce yang dia nak keluar daripada tim Tottenham Hotspur hujung season ni. Sebab apa? Next season dia nak main Champions League. Jadi lepas tu adalah cerita yang beritahu Chelsea nak beli Harry Kane ni. Tapi Tuchel ada bagi tahulah yang Harry Kane ni player Spurs. Macam bagi hint yang dia takkan beli Harry Kane. But then, adakah sesuai Harry Kane ni main dekat Chelsea? Aku agak skeptical sikit kalau Chelsea nak beli seorang striker. Bukan apa, sebab dah lebih kurang dalam 10 tahun ni ada 2 je striker yang aku rasa perform main untuk Chelsea, Didier Drogba dan juga Diego Costa. Korang perasan tak, dua-dua striker tu nama dia bermula daripada huruf D. Bagi aku Chelsea perlu cari striker yang nama dia bermula dari huruf D lah. Ambil lah Dejan Lovren ke David Luiz ke, letak striker, settle. Kurau je. But seriously guys, adakah Harry Kane ni sesuai jadi striker Chelsea? Macam aku cakap tadi, aku skeptical. Takutnya Harry Kane macam striker-striker yang lain, macam Fernando Torres, Timo Werner dan nama-nama lain, susah nak perform sebagai seorang striker kat Chelsea. Satu klub yang susah nak pakai striker dia betul-betul. Dan kalau korang kata Timo Werner function sebab stats dia dan sebagainya, kau kena tahu striker ni function dia adalah scoring goals. Bagus Timo Werner menghasilkan stats yang kalau dia ada, chances created tu akan ada lebih kan. But then it's not about the chances created dah kalau melibatkan seorang striker, it's about scoring goals. Instead kalau kau beli striker baru Harry Kane ni, confirm harga lagi mahal, lepas tu bila dah main fail striker lagi, lebih baik kau try to find a way macam mana kau nak bagi Timo Werner, Kai Havertz false 9 tu ataupun Tammy Abraham ni function as a striker. Dan diorang ni harga pun tak murah. Unless kalau Tuchel confident dan yakin yang style play Harry Kane ni kena dengan dia punya tactical. Aku tak power sangat nak komen bab tactical ke apa kan, tapi itulah sebagai seorang yang macam tak berapa pandai dalam benda ni, aku skeptical lah. Takut kalau Chelsea dah spend duit terlalu banyak untuk Harry Kane tapi Harry Kane tak perform. Pada pendapat aku, since Aguero nak keluar daripada Manchester City, better untuk Harry Kane pergi ke Manchester City. Aku tak prefer player England ni main dekat liga-liga lain lah. Contoh kalau dia macam pergi dekat La Liga kan, main untuk Real ke, sebab ada rumours yang Real pun nak beli Harry Kane. Tengok David Beckham, tengok Michael Owen tak berapa nak menjadi. Dan aku rasa player yang aku rasa macam aku ingat betul-betul boleh perform main luar daripada England is Jadon Sancho Susah nak cari player England lain yang main kat luar England yang betul-betul perform. Terlupa pula player Chelsea sendiri, Fikayo Tomori. Since City tak ada striker yang formidable, better dia angkat Harry Kane kalau dia tak berjaya dapatkan Messi. Aguero dah pergi ke Barca, aku rasa Messi mungkin nak main dengan Aguero kat Barca. So mungkin City takkan dapatkan Messi. Jadi aku rasa okey je kot untuk City untuk ambil Harry Kane. Dan aku pun tahu satu benda ni jugalah, daripada dulu lagi fans MU memang nak sangat MU beli Harry Kane ni kan. So we'll see. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah, korang rasa Harry Kane patut main untuk kelab mana season depan, dan
ramalan ataupun prediction korang untuk keputusan Champions League final weekend ni. Next video aku nak sembang pasal Boruto pula. Kalau korang tak nak ketinggalan, make sure tekan subscribe. So I'll see you guys again in the next video. Mother father.